Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah. Seperti mana yang Tuan Alan katakan tadi, kita berada dalam musim yang ketiga. Tu dia, semangat sikit kan. Macam Superman lah sekarang. Dan cerita Superman lah season ni. Okey, apa pun alhamdulillah kita bersama lagi, alhamdulillah. Tak lain tak bukan kita nak mencari betul keberkatan daripada Allah SWT, reda Allah SWT. Itu pun apa sahaja yang kita buat, kata kita kena perbetulkan niat kita, seperti mana kata Nabi kata innamal a'malu binniyat, kan, setiap suatu perkara itu bermula dengan niat. Jadi apa yang kita lakukan ialah semata-mata nak cari keredaan Allah SWT. Kita nak belajar sendiri, kita nak belajar daripada Allah SWT itu sendiri. Kalau kita beli kereta kan, kita ada manual dia. Manual kereta tu pun confirm tak habis baca pun kan. jadi sebab apa, kalau belajar betul-betul tu memang betul-betul ajar cara nak jaga kereta tu kan. Begitulah Allah SWT turunkan kita ni, jadikan kita di muka bumi ni tak sia-sia. Dia ada dah dengan manual. Dia tak biar kita macam tu sahaja. Kata kita akan lemas dalam apa tu kehidupan ni, sebab kehidupan ni sangat kata menggoda kita. Jadi Allah SWT datangkan kita ni dengan manual book. Jadi kita kena bacalah manual book tu. Sebab kalau kita tak baca betul-betul manual book yang Allah turunkan bersama kita ni, maka kemungkinan untuk kita lari daripada apa tu sebab kenapa tujuan kita dijadikan itu lebih besar lah. Jadi kita kena baca betul-betul manual book yang Tuhan turunkan ni, itu Al-Quran tu, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, supaya kita dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan ni, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita belajarlah sikit-sikit berkenaan doa yang kita dapat dari Al-Quran, supaya kita terarah apa yang kita minta kepada Allah SWT tu sekurang-kurangnya terarah juga. Sebelum kita lanjutkan, saya sekali lagi mengucapkan jutaan bilion terima kasih kepada Coach Alan dan juga Coach Asriah kerana sudi menjemput saya sekali lagi bersama dengan tuan-tuan, puan-puan semua. Terima kasih juga tuan-tuan, puan-puan semua yang ada, yang hadir atau yang lihat selepas ni. Atas sokongan tuan-tuan semua, kita masih lagi bersama untuk kita mempelajari doa-doa ataupun berkongsilah doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran ni. Kalau pelajari ni macam terror sangat. Tak adalah terror mana, orang kata kita berkongsi-kongsilah apa yang sedikit sebanyak yang kita tahu ni, insyaAllah. Okey, Taib. Tanpa kita melengahkan masa lagi, insyaAllah hari ini kita nak doakan kita nak berkongsi berkenaan doa yang sangat menarik lah. Kita nak kata doa pun macam tak doa kan, bila tengok sekali lalu. Jadi kita nak lihat bagaimana susunan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ni berkenaan dengan Nabi Allah Ayub alaihissalam. Seorang Nabi yang mulia, Nabi kita ni Nabi yang hebat, di mana kalau kita boleh katakan ikon sabar itu memang pada Nabi Ayub alaihissalam lah. Bukan dia sajalah, para Nabi semuanya tu, mereka memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi kita kena lihat bagaimana mereka ini, orang yang dekat dengan Allah SWT, rupanya orang-orang yang dekat dengan Allah SWT ni pun mendapat ujian daripada Allah SWT. Yang itu sebenarnya bila kita baca kisah-kisah para Nabi ni, maka kita taklah rasa macam demotivated, kita taklah rasa macam aku je kot yang Tuhan puji, Tuhan tak suka kat aku ke, Tuhan tak sayang kat aku ke. Kalau kita kata, kadang-kadang biasalah kita manusia kan, kita manusia kadang kita rasa macam tu. Jadi Allah datangkan kisah-kisah ni sebagai motivasi kepada kita, tak, orang yang Allah yang dekat dengan aku pun aku uji.
Begitu macam tu. Jadi taklah kita rasa macam apa ditinggalkan oleh Allah SWT atau kita tertinggal macam tu saja, diabaikan. Jadi itu bila kita baca kisah pada Nabi ni sebagai motivasi kepada kita. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita semua tahu, kita semua rasa kan, hidup kita ni tuan-tuan puan-puan tidak akan pernah terlepas daripada ujian. Bahkan sebenarnya ujian itu sendiri merupakan sunatullah dalam kehidupan. Sunatullah ni kita katakan suatu benda yang asam garam kehidupan, yang berlaku, selalu berlaku mengikut adat dan kebiasaan dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri berfirman mengesahkan perkara ini dalam surah Al-Anbiya juga ayat 35, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa ni pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang ketinggalan. Asal dia nama dia makhluk, maka dia akan mati. Cepat dengan lambat je. Itu saja. Jadi tak ada istilah yang akan hidup kekal. Bila kita tahu perkara ni, maksudnya ada orang yang kita sayang akan pergi. Sama ada kita pergi dulu atau mereka pergi dulu. Nak tak nak mesti akan ada kehilangan. Sama ada kita yang kehilangan atau mereka yang kehilangan. Jadi apa Allah kata? Allah kata kullu nafsin, semua yang bernyawa ini pasti akan za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu. Ini menarik. Allah kata kami akan uji kamu dengan keburukan. Itu kita tahu dah, semua orang tahu. Allah, kalau keburukan ni ujian ni. Semua orang sedar perkara tersebut. Tapi bukan keburukan saja, Allah kata wal khair, dan juga kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kamu semua, kalian semua ni dengan keburukan dan kebaikan. Allah dahulukan dengan keburukan. Wallahu alam kenapa. Tapi mungkin sebab kita ni memang sentiasa tahu pun, bila keburukan ni kita rasa sebagai ujian. Tapi jarang-jarang kita dengar bahawa kebaikan itu juga adalah fitnah, bermakna ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kelak kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kami, kata Allah. Jadi bermakna sehebat mana pun ujian tu, sama ada ujian senang ke, ujian susah ke, kelak kalian akan kembali juga. Kalau susah, taklah selama-lamanya susah. Kelak perkara tersebut akan berakhir. Kalau tak diakhirkan di dunia, akan akhir juga bila tamat waktunya. Kita expired, kita balik berjumpa dengan Allah SWT, maka selesailah perkara tersebut. Begitu juga kebaikan yang kita rasa kita lupa bahawa dia tu adalah ujian juga. Kalau kita lupa, kalau kita hanyut kita itu pun taklah selama-lamanya. Kelak kemewahan itu taklah selama-lamanya. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah SWT, akan dipertanggungjawabkan bagaimana kita menguruskan nikmat tersebut. Bahkan nikmat kebaikan ini sebenarnya lagi-lagi sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan, itu sebenarnya kadang-kadang boleh membuatkan kita jauh daripada Allah SWT. Yang susah-susah ni selalu memang terus kembali. Terus ingat, ya Allah. Kalau dapat kesenangan tu, kadang-kadang lupa pun nak sebut Allah. Itu sebab kata ujian yang senang tu lagi kecil daripada ujian yang susah. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita hari ini, insya-Allah. Jadi kadang-kadang kita fikir ujian kesusahan ni seperti mana kita kata awal tadi, mukadimah awal tadi, hanya ditimpakan kepada orang yang banyak melakukan pelanggaran sahaja. Orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat kepada Allah SWT, orang yang tak solat ke. Kita ingat itu sahaja. Sebab tu kadang-kadang bila orang kena musibah, dia kata, tu adalah tu. Kita cerita kat orang, kita jarang nak kaji kita sendiri. Adalah dia tu, adalah dia dengan Tuhan tu. Sebab Allah uji macam tu. Tapi bila dia dapat kesenangan, kita tak kata pula benda tu ujian. Sebab kita punya manusia ni, dia punya cara pemikiran tu mudah aja. Kalau Allah bagi dia material ke apa, dalam surah Al-Fath pun Allah ada cerita perkara tersebut kan. Bila diberi dia harta semua, dia kata Allah yang muliakan aku. Apabila Allah sekat dia kata Allah dah hina. Senang saja manusia punya pemikiran. Jadi Allah Allah bagi tahu tak, sebenarnya ujian tu datang dalam bentuk senang, dan ujian tu datang dalam bentuk susah dan juga sedang. Jadi kita rasa kadang-kadang bila ujian ni kita rasa macam Allah benci kat kita. Jadi persoalannya seperti mana kita katakan, betul kat sangkaan kita ini, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjawab persoalan ni, walaupun sebenarnya dah jawab tadi, tapi sebab kita lihat pada hadis Nabi pula, tu saya yang jawab.
belum tentu betul apa yang saya kata. So kita nak tengok apa yang Rasulullah kata. Jadi Rasulullah kata, riwayatkan daripada hadis an Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u wa in kana fi dini riqatun ibtuliya ala hasabi dini fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alaihi khati'ah. Kalau Abu Isa, okey ini tak apa. Ini pasal sanad tak payah. Okay, daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahnya Sa'ad bin Abu Waqqas, beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling hebat cubaan dia? Jadi bila kita kata, bila dengar hebat ujian, kita kata kita punya ujian lah paling hebat. Sebab bila yang merasai lah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul kan. Tetapi Nabi jawab pada Nabi. Orang yang paling rapat dengan Allah SWT rupanya paling getir ujian dia. Jadi para Nabi, kemudian siapa mereka yang selanjutnya? Itu lebih utama. Dan selanjutnya, maknanya orang yang lebih kurang macam Nabi lah, yang ikut Nabi, kemudian yang ikut Nabi. Lebih kurang macam tu maksud dia. Jadi seseorang hamba akan diuji sesuai kadar agama dia. Itu disahkan sendiri pun dalam surah Al-Baqarah pun, jangan uji kami melainkan dengan ujian yang, jangan uji kami dengan ujian tak mampu. Yang tak mampu kita hadapi. Maksudnya bila Allah uji kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hadis Nabi berkata, seseorang hamba akan diuji sesuai dengan kadar agama dia, kadar keimanan dia. Jika keimanan dia kuat, maka cubaannya pun akan semakin berat. Tapi janganlah kita kata macam tu. Biarlah iman yang suam-suam kuku macam kita ni cukup lah. Jadi kita duk fikir macam tu pula. Tak adalah. Kita kena berusaha sebanyak boleh, tetapi kita minta Allah SWT permudahkan urusan kita. Kita bukan minta Allah SWT uji kita, tapi kita minta Allah permudahkan urusan dia. Dan Nabi kata lagi, jika keimanannya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar iman dia. Maksudnya kalau apa saja yang ditimpakan kepada kita tu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah, tidak akan pernah melebihi tahap kemampuan kita. Yang penting, bila diuji, kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Seperti mana Nabi Allah Ayub yang kita akan lihat sebentar lagi, bagaimana sifat dia, bagaimana kata-kata dia, walaupun dia ditimpa dengan ujian Allah SWT yang yang sangat berat tu. Jadi tidaklah kata Nabi cubaan ini akan diangkat daripada seorang hamba hingga Allah biarkan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kadang-kadang kita ada ujian Allah SWT tu betul juga, ada masanya kerana nak bersihkan dosa kita dan sebagainya. Tapi tak bolehlah kita pula yang bersangka buruk kepada Allah SWT, ataupun kita nilai orang lain pula, ini sebab dosa dia ke lah. Tak semestinya macam tu juga. Sebab pada Nabi itu kita tahu tak ada dosa pun. Tetapi mereka masih diuji oleh Allah SWT supaya menaikkan taraf mereka supaya mulia, supaya lebih dekat dengan Allah, kepada Allah SWT. Jadi apa yang kita lihat, apa yang Rasulullah SAW menyatakan ni sebenarnya bertepatan dengan apa yang hendak kita bincangkan hari ini. Itu berkenaan doa salah seorang pada Nabi yang mulia, di mana doa dia sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, kata-kata dia sebenarnya memberi kesan. Sangat menyayat hati lah kita kata kalau kita betul-betul kaji. Melambangkan murni jiwa seorang Nabi. Kita lihat macam mana seorang Nabi ni walaupun ketika sakit, perkataan yang menyalahkan Allah pun tak ada. Dia tak sebut pun, ya Allah kau telah timpakan aku penyakit pun tak sebut tu. Padahal betul kalau kita kata, ya Allah kau dah bagi aku penyakit. Tapi perkataan itu pun tidak disebut. Sebab apa? Sebab tidak mahu menyalahkan Allah SWT langsung atas apa yang dia rasakan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, mari jom kita lihat bagaimana doa baginda seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Yang bermaksud dan Ayub, di mana ingatlah kisah Ayub ni. Allah sebut dia Ayub. Yang menarik, Allah sebut nama dia dulu, Ayub.
ketika dia menyeru Tuhan dia. Bermaksud Allah seolah-olah di sini nak tunjuk Allah iktiraf bahawa dia ni sebagai seorang hamba lah. Allah sebut dia Ayub. Wa Ayub, ketika dia menyeru Tuhan dia, iznada rabbahu, apa dia kata? Anni, sesungguhnya aku, masaniya, telah disentuh. Telah disentuh. Perkataan yang diguna bukan ditimpa, bukan aku telah kena ke aku telah ditimpa. Sepatutnya yang paling sesuai, insya-Allah kita bincangkan tadi, dia guna perkataan aku ni ditimpa lah. Tetapi apa yang perkataan yang dipilih, dia cuma pilih kata ani, sesungguhnya aku. Dia bagi penegasan tapi dia guna perkataan yang lembut. Masaniya, aku telah disentuh. Adurru, kesusahan. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara yang penyayang. Semua penyayang. Maksudnya kalau ada orang sayang kita, mak ke sayang kita ke, anak sayang kita ke, pasangan sayang kita ke, tak boleh nak menandingi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi Ayub katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata rintihan Nabi Ayub AS ini, dia merintih, dia beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan diri dia, tetapi dia guna perkataan yang sangat lembut. Dia kata Rabbahu, Tuhanku. Dia iktiraf bahawa yang dia doa ini adalah Tuhan dia, bos dia, dia punya master, dia pemilik dia sedar perkara tersebut. Dia sedar yang dia sedang cakap ni dengan dia tengah doa dia dengan satu zat yang sangat berkuasa, boleh buat apa yang dia nak. Sebab dia ni hamba saja. Tapi dia gunakan perkataan lembut, ani, sesungguhnya aku. Itu penegasan itu. Sesungguhnya aku ni betul-betul ni bukan main-main ni Tuhan. Tapi masania, disentuh. Bunyi kat depan tu ani tu macam sepatutnya guna perkataan lepas tu lebih ganas lah. Orang kata aku dah diterpa penyakit, aku dah teruk sangat dah ni ya Allah. Patutnya. Tetapi rupanya nak sebut sesungguhnya aku disentuh. Jadi macam tak kena ani dengan ni. Perkataan ani ni tegas ni. Nak bagi tahu ni. Tiba-tiba dia guna perkataan lembut, menurun dia. Tunduk dia kepada Allah SWT. Cuma perkataan ani tu nak bagi tahu aku ni betul-betul ya Allah, bukan main-main. Tapi ni kau sentuh je ni. Ni sentuhan sahaja. Kau sentuh pun dia tak guna sebenarnya. Langsung dia tak guna mengatakan Allah yang buat, tapi dia kata masania, aku ini disentuh. Adurra. Maksud yang sentuh aku ni adalah kesusahan itu. Ataupun ditafsirkan oleh para ulama penyakit lah. Tetapi di sini guna perkataan adurru ni boleh kita katakan kesusahan. Apa sahaja kesusahan. Wa anta arhamur rahimin. Dan kamulah kaulah ya Allah lebih mengasihi daripada segala yang lain. Perkataan ya pun Allah tidak digunakan. Sebab apa? Menunjukkan dia tu rapat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada ayat di atas kita dapat ketahui Nabi kita ini berdasarkan tafsir semua, yakni Ayub AS telah diuji dengan penyakit. Cumanya kita tak dapat pastikan jenis apa penyakit yang dia hadapi. Yang pasti dia adalah penyakit yang berat lah, atau dalam bahasa kita kronik lah. Bukan setakat demam-demam biasa, migraine, orang tak doa sangat macam tu kan. Balik-balik kata makan Panadol tenang, ya Allah sembuhlah. Macam tu lah. Kadang-kadang tak terfikir sangat pun sebab benda tu dah biasa. Ini pasti penyakit yang kronik. Tetapi kita tak tahu penyakit apa. Dalam riwayat banyak sebab tapi kita tak bawakan riwayat tersebut sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui kebenarannya. Tapi kita tak nak bincang panjang yang tu. Yang kita nak lebih lihat ialah bagaimana susunan perkataan yang digunakan oleh Nabi Ayub AS supaya kita boleh belajar daripada baginda. Jadi ada sebenarnya dalam kita lihat dalam doa ni betul-betul sebenarnya ada kesyahduan dalam doa tersebut. Ada rintihan sebenarnya. Ada aduan sebenarnya kepada pencipta itu, kepada Tuhan itu. Tapi namun diungkapkan dengan penuh berhati-hati dan beradab sebab seorang Nabi ni takut kalau dia itu tidak kata redha dengan ketentuan takdir Allah SWT. Dia tak nak jatuh kepada kufur kepada Allah SWT. Ataupun dia takut jatuh kalau aku bercakap lebih takut nanti Allah SWT murka. Itu seorang Nabi. Seolah-olah macam tak redha pula dengan ketentuan takdir Allah SWT. Tapi di sini kita dapat lihat bahawa dia tetap mengadu kepada Allah SWT. Di makna bila kita sakit, tak ada masalah untuk kita mengadu kepada Allah SWT. Bahkan kita dalam hadis pun banyak kata kena berubat pun, boleh berubat pun. Dan digalakkan untuk berubat pun bila kita sakit.
Cumanya Nabi ni kita tak tahulah perjalanan cerita bagaimana dia ubat, semua tu tak cerita, sebab kitab Quran ni bukan nak cerita panjang lebar macam tu, lebih kepada apa poin-poin penting yang boleh kita pelajari. Jadi baginda mengadu kesusahan yang dihadapi oleh baginda ni, tetapi baginda memilih apa dia, Nabi Ayub pilih perkataan yang sangat lembut. Baginda guna perkataan masanni yang bermaksud aku disentuh. Sentuh je. Kalau dalam riwayat tafsir kita pun tak tahu, ada cakap 7 tahun atau 18 tahun Nabi sakit. Kita pun tak tahu berapa lama sebenarnya. Dan kita tahu sakit ni kadang-kadang boleh makan masa yang lama pun. Kita tak tahu. Tapi yang menariknya dalam kesusahan yang baginda hadapi itu, dia cuma perkataan kata aku sentuh. Ya Allah, aku disentuh. Tak cakap pun Allah sentuh. Dia kata aku disentuh. Jadi dia nisbahkan penyakit itu tidak kepada Allah, dia nisbahkan kepada kesusahan dia. Nah itu dia. Padahal kalau menurut ahli tafsir, dia kata padahal apa yang Nabi Ayub lalui ini sebenarnya sangat-sangat berat. Malah dalam tafsir, riwayat tafsir, wallahu a'lam kebenarannya, beliau jatuh miskin, bahkan ada anak-anaknya semuanya mati. Setengah riwayat mengatakan perkara tersebut. Kita katakan wallahu a'lam. Tapi apa pun kita tahu memang dia itu diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesakitan. Jadi sebelum kita hurai dengan lebih lanjut tentang doa ini, kita lihat sebentar sebenarnya doa Nabi Ayub ni sebenarnya ada dirakamkan juga dalam surah Sad. Surah Sad ayat yang ke-41. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadhkur abdana Ayyuba iznada." Dan ingatlah akan hamba kami. Tengok Allah guna perkataan Ayyub abdana. Biasanya perkataan abdana, hamba ni Allah guna juga kepada orang kafir. Tetapi bila Allah guna direct macam ni, Allah iktiraf. Wadhkur, ingatlah hambaku. Allah iktiraf dia ini sebagai hamba yang sempurna. Bila kata hamba ni di sisi Allah SWT ni, apa Allah buat okey je, tak ada masalah. Apa Allah buat itu semua yang terbaik untuk aku. Tapi kita lihat bukanlah sampai yang kata tak berusaha atau tak berikhtiar atau tak mengadu kepada Allah SWT. Nabi Ayub masih mengadu kepada Allah SWT. Dia masih bagi tahu lagi, aku ni ditimpa kesusahan. Macam kita lah kadang-kadang tak semestinya kita doa direct. Kita bawa kita ke apa satu hari, kadang-kadang kita kata, ya Allah penat ya Allah. Selagi mana kita tak kata, ya Allah kenapalah kau bagi aku penat. Yang itulah. Selagi mana yang tak itu, okey, tak ada masalah. Sebab kita hamba. Allah suka pun kita merintih kat dia. Kita berintih, ya Allah penat ya aku. Tapi kita tidak ada yang kata menyalahkan Allah SWT. Kalau kita tak, ya Allah kenapalah kau bagi aku je, kenapa tak bagi kat jiran aku, kenapa kau tak bagi kat dia, kenapa kau tak bagi kat orang ni. Dah mula dah kita tu. Padahal kita ditumpa kesusahan, dalam masa yang sama kita nak orang lain pula dapat susah pula. Jadi tak sepatutnya begitu. Jadi kita boleh mengadu kepada Allah SWT, bahkan kita memang disuruh mengadu hanya kepada Allah SWT, melainkan untuk berubat bolehlah kita pergi ke doktor dan sebagainya. Tetapi yang bab-bab orang kata nak merintih ini sebenarnya adalah kepada Allah SWT. Apa yang diceritakan dalam surah Sad ni ayat 41 ni, wasfur abdana Ayyub iznada, dan ingatlah ketika hamba kami Ayub ketika dia menyeru kepada kami, dia berkata, dia menyeru Rabbahu, Tuhannya, anni, sesungguhnya aku. Masih lagi pattern yang sama gak? Masaniya, disentuh. Masih lagi kata disentuh. Asyaitanu binusbin wa'adzab. Aku disentuh syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Jadi kita lihat dalam yang ini, ada dia menisbahkan kepada syaitan, tapi yang menariknya dia tidak menyalahkan pada Allah SWT, tetapi dia menyebut tentang syaitan ini telah mendatangkan apa? Telah mendatangkan kepayahan dan kesiksaan. Tapi dia tak cakap syaitan yang mendatangkan, dia cuma kata disentuh syaitan binusbi, dengan kepayahan dan siksaan. Okey, untuk perkara ni kita kena rujuk sikit kat tafsir. Apa maksud sebenar daripada doa Nabi Ayub ni? Adakah syaitan yang menyebabkan dia sakit ke dan sebagainya? Kalau kita kata jatuh miskin, adakah syaitan yang menyebabkan dia jatuh miskin dan sebagainya? Tapi Ibn Ashur rahimahullah ta'ala, seorang penafsir Quran, dia kata yang dimaksudkan oleh ayat di atas adalah bahawa syaitan telah menyentuhnya dengan godaan dan bisikan-bisikan negatif. Kan kalau kita kena sakit kan kadang-kadang kita rasa apa? Kita rasa down, betul tak? Kita rasa Tuhan tak sayang kat kita. Kadang-kadang kita terpengaruh pula, orang ni pergi suruh jumpa bomoh lah dan sebagainya. Kadang-kadang kita buat perkara yang karut pula. Dan menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Jadi perkara-perkara itu syaitan akan bisik. Syaitan akan bisik supaya kita rasa putus asa dan supaya kita jauhkan diri kita daripada Allah SWT.
Itu akan berlaku. Jadi menurut Ibnu Ashur rahimahullah taala ni, dia kata apa? Apa yang disentuh oleh apa tu Nabi Ayub ini ialah satu bisikan-bisikan negatif disebabkan kesusahan yang baginda alami. Jadi bukan syaitan tu yang akibat dia kesusahan dan sesaan, tetapi kepayahan dan kesesaan yang dia alami menyebabkan syaitan ambil kesempatan supaya dia tanamkan bisikan negatif merupakan prasangka buruk terhadap Allah. Dan itu sebenarnya. Jadi seolah-olah boleh kita katakan, sebenarnya bila kita gabungkan ayat daripada surah Sad ni dengan surah yang kita bincangkan di surah Al-Anbiya ni, seolah-olah dengan izin Allah SWT saja yang mengetahui kebenarannya, seolah-olah boleh kita katakan bahawa yang merisaukan Nabi Ayub AS ini bukan hanya penyakit dia. Sebab penyakitnya kita kalau dah lama, kadang-kadang kita pun kata orang yang dah kena penyakit ni, kita lihat na'udzubillah, semoga Allah lindung. Kadang-kadang kita lihat orang yang pernah kena kanser dah bertahun-tahun, dia lihat dia dah reda dengan Allah SWT. Tengok cara dia boleh jadi, dia bermotivasi pula orang. Dalam TV kita lihat, dalam internet ada kan, dia berkongsi dengan pengalaman dia dan sebagainya. Dia dah mula-mula mungkin rasa macam rasa macam sedih dan sebagainya. Tapi kita lihat lepas bertahun-tahun mereka pula menjadi orang yang memberi motivasi kepada orang di sekeliling. Jadi kita dapat lihat bahawa seorang Nabi Allah ini, dia takkan dia akan rasa orang kata Allah nak menyusahkan dia. Jadi daripada pandangan Ibnu Ashur ni, boleh kita katakan bahawa seolah-olah yang merisaukan Nabi Ayub ni bukan hanya penyakit dia semata-mata, sebab dia tahu, sebab pada Nabi ni dia tahu penyakit ini atau apa saja ujiannya boleh sucikan diri dan naikkan martabat. Pada Nabi dia tahu perkara tersebut. Namun sebenarnya apa yang lebih merisaukan baginda ialah penyakit ini boleh membawa kepada apa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat? Kalau salah, bahawa dia boleh membawa kepada kekufuran. Itu sebenarnya yang paling merisaukan. Maka diungkapkan pengaduan baginda tentang kesusahan yang dihadapi. Baginda tak tampak menyebut kesusahan yang apa, dia tak sebut sebenarnya apa. Dia cakap susah je. Sakit ke, hilang harta ke dan sebagainya, dia tak sebut secara directly. Dia cuma cakap kesusahan dia sebab dia bimbang, kemungkinan dia bimbang kalau kata-katanya itu akan menyalahkan Allah SWT, atau kata-katanya itu menyebabkan Allah SWT murka kepada dia. Sebab tu dia lapik lagi, lepas dia dah doa dengan perkataan lembut, dia kata wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah ada Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kita kata, kat mana doa dia? Mana doa dia? Itulah seorang Nabi. Namanya Ayub AS. Bukan kata doa direct tak boleh. Ada pada Nabi yang doa direct pun. Itu kadang-kadang lihat Nabi Zakaria, Nabi Muhammad pun ajar kita doa-doa yang direct. Bukan maksudnya tak boleh. Tetapi seorang yang kita kena rasa perasaan tau. Orang yang dah lama penyakit ni, kadang-kadang kita boleh rasa putus asa juga kan. Jadi orang yang dah lama penyakit dia dah macam reda dah. Dia bukan awal-awal kena penyakit, dia dah lama dah kena penyakit. Dia kata apa pun ya Allah, aku berintih kepadamu ya Allah, inilah sakit aku dan inilah kesusahan aku. Kau tahu benda ni ya Allah, kau tahu semua benda ni, tapi engkau lah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Macam tu je. Langsung tak ada rasa menyalahkan Allah SWT. Langsung seolah-olah kata, ya Allah, kalau kau sembuhkan aku tu, baiklah untuk aku. Tapi kalau takdir kau memang aku akan mati dalam keadaan ni, itu pun aku redha. Itu seorang Nabi. Sebab kadang-kadang kita doa ke Allah SWT, sampai sudah pun macam itulah sakit-sakit kita. Tetapi yang lebih penting pada itu ialah adanya pergantungan kepada Allah SWT, adanya pengaduan kepada Allah SWT yang tidak akan pernah kita tinggalkan sampailah ke akhir ayat. Kadang-kadang penyakit pun kita hilang, kita dah puas berubat. Tetapi yang lebih penting daripada itu, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita rasa Allah tu nak buat kita susah. Itu sebenarnya daripada kisah Nabi Ayub ni, yang ini Allah nak ajar kepada kita. Dan juga bahawa sebenarnya pelajaran yang kita boleh ambil, tak semestinya kita doa direct pun. Kadang-kadang kita terfikir, orang yang rapat dengan Allah SWT, terfikir dia pun, dia doa ke Allah SWT, dia sebut kesusahan dia pun, Allah tahu dia sedang meminta. Sebab Allah tahu apa dalam hati. Kita tengok Rasulullah SAW, kan kita pernah bincang sebelum ni. Sebab di mana dia menghadap ke Baitul Muqaddis tu kan, dia solat menghadap ke Baitul Muqaddis tu. Jadi orang-orang Yahudi pun mulalah katalah tafsir, katalah dia mengejek Rasulullah dan sebagainya. Tengok Rasulullah pun solat ke arah kiblat kita, maka Rasulullah pun menanggah-nanggah ke langit. Seolah-olah mengharap supaya bertukarlah kiblat tu ke Mekah. Tetapi
tetapi tak diungkap pun dalam kata-kata. Sebab apa? Hubungan mereka dengan Allah SWT ni sampai rapat sangat, sampai takut pun, kata kalau dalam bahasa kita lah. Kalau takut nak cakap dengan pasangan, takut mengguriskan hati pula. Cakap macam tu bahasa-bahasa kita. Dengan Allah tak boleh cakap macam tu. Tetapi kita nak andaikan hubungan mereka dengan Allah ni sangat rapat, sampaikan nak bagi tahu, nak minta suruh sembuhkan penyakit pun ada rasa macam segan macam tu. Bukanlah kita kena disuruh buat macam tu. Cuma kita nak bagi tahu at least adab kita dengan Tuhan macam mana. Kalau kita minta pun, ya Allah sembuhkan aku penyakit, tak ada masalah. Cuma janganlah kita kata, ya Allah kenapalah aku seorang dia kena sembuh penyakit, ya Allah. Seolah-olah macam ya ke kita seorang? Ke kita yang tak kawan dengan orang? Sampai tak tahu orang lain sakit. Jadi macam tu kan. Jadi ada yang mengatakan baginda kata begini, dikata ini riwayat. Ada riwayat mengatakan bahawa baginda masih ada isteri yang jaga dia. Wallahu a'lam. Dan beliau sedar sehebat mana pun seorang isteri itu menyayangi diri dia, maka dia tak dapat menandingi kasih sayang Allah SWT. Sebab tu dia kata, engkaulah di antara yang engkaulah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang, sebab dia tahu ada orang lain sayang dia juga. Setengah riwayat kata isteri dia jaga dia. Tetapi macam mana pun kasih sayang Allah SWT tu tidak dapat ditandingi lah oleh sesiapa pun. Sebab kasih dengan pasangan pun kadang ada rasa penat juga. Kadang ada rasa cemu-jemu juga. Ada stres juga. Kadang-kadang kita tolong pun ada juga ada sikit-sikit nak harap balasan. Aku dah bantu buat kopi sikit. Takkan itu pun nak ajar. Kadang-kadang kita ada sebab-sebab tertentu, reason dia kan. Jadi nampaklah kat situ. Tapi kasih sayang Allah SWT tu tak mengenal erti jemu, tak mengharapkan sebarang balasan. Bahkan dia pula yang mengurniakan pelbagai nikmat. Itu yang sebab tu bahkan kasih sayang seorang isteri tu juga kalau kita tahu kan pasangan orang siapa pun kepada kita, juga hasil daripada kasih sayang Allah SWT yang dicampakkan ke dalam diri manusia tu. Allah yang campakkan pada asas kasih sayang tu. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang doa ni, jom kita lihat sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan kasih sayang Allah SWT yang tak bertebing ni, bila kita kata macam tu. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis, kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan tu ada seorang ibu lah, dia sedang cari bayi dia. Tak kala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia peluk, dia erat-erat ke tubuh dia dan disusukan bayi tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu tu sanggup nak lempar anak dia ke dalam api yang menyala? Kami menjawab, tak mungkin demi Allah. Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya lempar ke dalamnya. Maksud dia sanggup jadi perisai. Maksud dia ganti pun tak apalah. Macam tu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah tu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kita tahu tak ada boleh nak bandinglah kasih sayang ibu ni. Sampai ketua lah, umur berapa pun 40 masihlah kita ni anak dia. Anak dia. Kalau adalah PhD ke master ke apalah tinggi ke, anak aku tak kisah PhD master, tengok aku anak aku. Dia akan treat kita macam anak lah, macam mana pun. Macam anak kecil pun kadang-kadang. Sebab apa? Sebab sayang kita dia. Dia tahu kita punya kelemahan, kekuatan tu. Jadi apa pun kita tahu, Allah, Nabi Ayub sedar. Walaupun ada kasih sayang yang orang lain di sekeliling dia, kalau diriwayat kata isteri dia masih bersama dengan dia, masih ada dengan dia, tapi dia tahu itu tak boleh nak dibandingkan dengan kasih sayang Allah SWT. Jadi kita kembali kepada doa di atas, apa yang dia buat, dia tak lanjutkan terus minta angkat ke sakit ke apa, dia cuma mengadu saja, merintih kepada Allah SWT, menunjukkan bahawa rintihan kita ada nilai. Kadang-kadang kita merintih kat Facebook, ada orang like, ada orang tak like. Kadang orang like pun tak tahu dia like kenapa pun. Itu sahaja dia punya tu, dapatlah ketenangan sikit. Alhamdulillah kan. Kita tu kena mengadu juga kat manusia kan. Tetapi yang paling aduan, yang betul-betul didengari ialah apa tu, aduan kepada Allah SWT. Itu yang paling dengar. Kalau dia tak angkat penyakit pun, dia akan bagi kita pahala, dia akan bagi kita ganjaran, dia akan bagi kita kesabaran. Jadi apa yang Nabi Ayub minta, dia puji Allah. Selepas dia mengadu penyakit dia, kesusahan dia puji Allah SWT. Ini sebenarnya adab yang kita kena ada dengan Allah SWT. Pertama, kita sebagai hamba, kita tak boleh salahkan Allah. Kita boleh minta Allah angkat penyakit kita. Memang kita dalam hadis Nabi pun kata diajar perkara tersebut. Tapi kita tak boleh apa paksa Allah SWT. Atau kita kata, ya Allah, kalau kau tak sembuhkan aku sekarang, maka aku akan tinggalkan agama ni. Kadang-kadang ada orang letakkan syarat-syarat tertentu. Ada orang letakkan syarat, aku puas dah. Macam-macam dah aku buat kau ya Allah. Akhirnya yang ini kau bagi kat aku. Kan jadikan kadang-kadang manusia boleh terfikir perkara tersebut. Jadi ia tidak berlaku kepada Nabi Ayub
Nabi Ayub alaihissalam. Jadi apa sebenarnya yang kita boleh belajar daripada apa yang Nabi Ayub ajarkan kita ni dalam doa ni, apa yang Allah ajar ni? Sebenarnya kita orang beriman kena sedar bahawa kita ni hanyalah hamba Allah SWT. Makanya Nabi Ayub SAW ni dia tidak pernah marah langsung, apatah lagi menyalahkan Allah SWT terhadap musibah dan penyakit yang ditimpakan kepadanya. Zaman kita COVID-19 ni kadang-kadang kita pun tak tahu kan apa nak buat, apa nak berlaku, kadang orang hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita boleh adukan kepada Allah SWT. Apa sahaja rintihan hati kita. Sebut, terutama dalam tahajud, dalam sembahyang malam kita ni, sebutlah apa sahaja dalam ni. Kalau tak nak dalam hati kita sebutlah apa sahaja. Kalau kita tak mampu, tak reti nak keluarkan dalam bicara lidah, kadang-kadang lidah ni ada orang lidah dia tak tersusun, tapi hati Allah tetap ada tengok. Angkat saja tangan ke langit, angkat tangan, bicarakan dalam hati pun Allah ada dengar. Tengok Nabi Ayub AS, dia tak sebut pun penyakit dia tak sebut pun apa exactly betul-betul penyakit dia tak sebut pun apa tu Allah SWT tu, ya Allah angkat penyakit aku, tak sebut pun. Tapi apa dia cakap? Engkau ini adalah penyayang, dia paling penyayang daripada segala penyayang. Itu sebenarnya dia sedang doa. Dia sedang iktiraf bahawa ya Allah, kau bagilah aku rahmat ya Allah. Rahmat. Antara rahmat dia lah, sama ada kau bagi aku kesabaran yang terus, atau kau bagi aku angkatlah penyakit ini daripada aku. Sebab Allah tahu apa dalam hati manusia. Itu dia. Sebab kita tahu sebab bila selepas pada berlakunya perkara tersebut, selepas pada susuan ayat itu, apa yang berlaku, apa yang Allah cakap, Allah pun makbulkan doa Nabi Ayub. So kita kata bila masa dia ada doa sebab Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tentu saja manusia itu yang ada kesusahan, tentu saja dia berharap supaya kesusahan dia itu diangkat. Cuma apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub ni, dia cuma jaga lisan dia jaga hubungan dengan Allah SWT, sebab dia takut dia termasuk dalam golongan yang tak redha dengan Allah SWT. Sebab tu ayat 84 Allah lanjutkan, Allah kata fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikral lil abidin. Maka kami perkenankan seruan dia, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami. Yang ini paling menarik, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah SWT. Wa zikral lil abidin, dan peringatan kepada semua hamba-Ku. Maksudnya bila Allah nak tunjuk bahawa apabila aku uji kalian dengan kesusahan, uji kalian dengan penyakit, bukan bermakna aku benci kepada kalian, tapi penyakit ini sebenarnya, ujian ini menyebabkan kita ingat kepada Allah SWT. Itu yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub. Percubaan apa saja percubaan yang dilakukan, yang dikenakan kepada dia, tidak menyebabkan dia lebih rapat dengan Allah SWT, menyebabkan pengaduan itu hanyalah kepada Allah SWT. Sebab dia sedar, sebab dia tahu bahawa cubaan dan penyakit sebenarnya adalah merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Sebab ini dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sendiri dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai satu kaum, maka dia akan beri ujian. Dan kita katakan tadi, ujian itu sesuai dengan manusia. Sama ada ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan. Sesuai dengan tahap keimanan itu. Apapun kita katakan bahawa, jadi tapi janganlah kita ambil ni sampai kita kata tak payah berubatlah macam tu. Tak, bukan begitu. Sebab ada riwayat dalam hadis Nabi pun berubat dan sebagainya. Jadi kita kena lihat dalam konteks yang lebih luas lah. Tak boleh lihat kepada satu doa saja. Cuma bila kita lihat kepada doa Nabi Ayub ni, kita dapat lihat bahawa adanya rintihan, adanya kesusahan tu, tetapi kesusahan itu tidak dinyatakan kerana apa? Kerana dia benar-benar menjaga diri dia dengan Allah SWT. Sebab tu hubungan dia sangat rapat. Tak mahu dia langsung dia nak menyalahkan Allah SWT. Jadi kita boleh belajar daripada Nabi Ayub ni, kita boleh merintih kepada Allah SWT. Boleh. Kita boleh mengadu segala-galanya kepada Allah SWT. Tetapi yang jangan kita buat, jangan kita menyalahkan Allah SWT. Itu sebenarnya yang tak boleh. Yang tak boleh menyalahkan Allah SWT. Boleh tak kita nak berubat? Boleh. Mana Nabi galakkan, Nabi suruh. Boleh tak kita doa? Ada pun Nabi ajar, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhazir. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah
dan kuasanya, daripada keburukan yang aku dapat dan daripada dan supaya aku berhati-hati aku daripada kesusahan yang Allah berikanlah lebih kurang daripada hadis maksud daripada hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya daripada yang kita boleh belajar ialah tidak ada masalah boleh kita untuk mengadu kepada Allah SWT, tetapi jangan sampai kita salahkan Allah SWT. Itu jangan sampai kita kufur kepada Allah SWT. Dan itulah yang sebenarnya menjadi kerisauan kepada Nabi Ayub, bukan saja penyakit dia, bukan penyakit saja menjadi kerisauan, dia takut penyakit yang menyebabkan dia jauh daripada Allah SWT. Jadi itu sebenarnya kita nak minta kepada Allah SWT, selain daripada diangkat penyakit ni, tapi kalau Allah tak angkat, kekalkan kita dalam keimanan, kekalkan kita bersangka baik kepada Allah SWT, sampailah Allah memberi keputusan dia, sama ada Allah angkat penyakit kita atau Allah kembalikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah kembalikan kita dalam keadaan suci bersih lah daripada sebarang dosa, daripada sebarang rasa sangka buruk kepada Allah SWT. Wallahu a'lam, saya rasa cukup dulu perbincangan kita setakat ini. Kalau ada tambahan, insya-Allah boleh tuan-tuan tambah lagi, tuan-tuan puan tambah lagi, supaya yang kata lebih mendatangkan manfaat buat kita semua. Apa yang baik itu semua datang daripada Allah, dan apa yang kurang-kurang itu semua daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Mana yang baik tuan-tuan ambil, mana yang salah tuan-tuan tinggalkanlah. Apapun, saya terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Saya kembalikan kepada Coach Alan dan Coach Asiah, insya-Allah. Terima kasih. Saya ada satu soalan Ustaz. Macam bila orang katakan okey ini Nabi, sebab kita dengar kan selalu ada orang cakap ini tahap Nabi ni. Dia sebab apa bila kita dengar Ustaz kata tadi macam dia punya hubungan tu dengan Allah, dengan ayat-ayat dia tu macam satu tahap, satu level yang berbeza ni. Jadi pernah juga saya dengar ada orang kata kita tak layak ni, bukan untuk kita ni, ini untuk para Nabi sini. Macam mana Ustaz, ada komen tak kat situ? Susah juga ni. Okey, sebenarnya kalau kita nak cakap macam tu, kalau kita kata tak layak untuk kita jadi seperti Nabi Ayub, sepatutnya kita kata perkara pertama yang kita katakan ialah tak layak sebenarnya Nabi Ayub ni diuji dengan kesusahan. Sepatutnya itu yang kita kena fikir dulu. Kita kena fikir, cara kita berfikir lah, kalau kita nak kata tak layak, kita tak boleh nak tiru macam Nabi Ayub, sepatutnya kita kena cakap perkara pertama, sepatutnya Nabi Ayub tak diuji macam ni. Maksudnya kita nak kata kalaulah satu orang yang hebat pun Allah boleh uji, takkanlah kita yang tak rapat dengan Allah SWT ni Allah tak uji. Maksudnya kita kena fikir macam tu. Sepatutnya kita kata macam, kita rasa macam perasaan kita ni kalau orang dekat dengan Allah SWT sepatutnya tak diuji lah. Tapi kita lihat tak, Nabi Ayub ni sebenarnya dia diuji. Jadi kita katakan maksudnya kita pun ada peluang lah untuk berdoa seperti mana yang dia ni doa. Of course lah, kita bukan lihat kepada Nabi Ayub seorang, dan banyak lagi riwayat lain mana Nabi Zakaria pun berdoa dan sebagainya. Jadi kita boleh tiru. Kita boleh tiru, maksudnya Allah mendengar doa daripada hamba-hamba sesiapa sahaja. So, sama saja. Dia manusia macam kita, ujian dia sama. Bahkan bukan sama pun, ujian dia lebih teruk daripada kita. Kalau yang seteruk itu pun ujian Allah angkat, takkanlah ujian-ujian yang macam kita ni Allah tak angkat. Dan Allah pula uji pula, kan kita ni tak sama dengan dia orang. Kita ni kalau kita lihat Rasulullah SAW pun dia punya ujian takkan lebih sama dengan kita, takkan sama dengan kita. Jadi insya-Allah macam mana pun pada Nabi ni kita memang kena tiru. Kita kena tiru sebab apa? Sebab kita lihat bahawa apa yang kita tiru ialah Allah akhirnya angkat juga sakit dia. Allah angkat kesusahan. Dan macam kita katakan tadilah, bukan semua kesusahan Allah akan angkat, tapi yang lebih penting apa? Perasaan tu. Yang perasaan tu, cara kita nak menerima. Sebab tu bukan benda yang mudah. Kita pun nak kata, saya nak cakap pun saya tak berhenti. Sebab orang kata, kau cakap senang lah, kau tak sakit. Orang cakap kita. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita kata pintu kita tak boleh tutup pun, risau setahun dah. Kita nak kata apa kan. Tapi itulah, kita sebagai hamba, sumber kekuatan kita pada Allah SWT, yang kita kena tiru ialah kena berharap kepada Allah SWT. Macam mana pun. Macam mana kita nak kata macam mana lagi pun kita tak reti nak explain, tapi kita kata macam mana keadaan pun mesti berharap kepada Allah SWT. Sebab kalau kita tak berharap kepada Allah SWT, kita nak berharap kepada siapa lagi? Apa lagi yang kita nak buat kalau kita nak mengadu kepada Allah SWT? Kalau dah dengan manusia kita pergi berubat pun tak dah. Kita berubat pun tak sembuh-sembuh juga. Kita pergi ke sana sendiri pun tak sembuh juga. Habis apa lagi yang tinggal? Kalau yang tu pun tak sembuh, tiba-tiba tinggal ke Allah SWT, habis dua double. Kesihatan pun tak dapat, ketenangan pun tak dapat.
Jadi kurang-kurang at least dapatlah salah satu. Kalau tak dapat kesembuhan pun kita dapat ketenangan. Dan ketenangan tu siapa yang boleh bagi? Dengan berzikir, yang ini mengingati Allah saja hati akan tenang. Soal cara Allah nak mengabulkan, Allah tahulah, tu kerja dia. Kerja kita ialah mengharapkan Allah SWT. Macam mana pun kita tetap hamba. Kalau hamba yang rapat dengan Allah SWT, Allah uji, Allah uji, takkanlah kita tak layak untuk diuji. Tetapi Allah akan uji manusia itu sesuai dengan kemampuan. Takkan lebih daripada itu. Allah tak akan uji. Sebab kalau kita kata mereka bolehlah mereka nabi je, Allah betul sebab Allah uji mereka lebih. Allah uji mereka sebagai nabi, tapi Allah tak uji kita macam nabi. Maksudnya kita lagilah boleh mendapat kesenangan lebih daripada pada nabi itu. Nabi tidur sampai Umar berkata, kau ni dia tidur atas, kalau bahasa tika mengkuang lah, kita kata tika baring tu berbiat-biat kan. Dia tidur macam tu. Kau pemimpin. Umar menangis, kau pemimpin. Macam tu nabi baring. Kita bab hubungan Allah kita banding dengan Allah, tapi bab kesusahan pada nabi kita tak banding pula. Teruk lagi kita kesusahan dia. Jadi maksudnya kita masih ada peluang yang lebih jugalah. Maksudnya Allah takkan uji kita. Lagi-lagilah kita dengan Allah SWT. Allah tu lagi tahu kita lemah. Jadi yang kata Allah takkan uji kita sesusah itu. Yang penting mesti ada gantung harap. Kalau tidak rugi kita. Sakit fizikal dah habis dah. Bergantungan lagi tak ada pula. Itu tadi dua double kan. Wallahualam. Itu sekadar pandangan orang biasa-biasa. Ada satu soalan ni, ada dua soalan sini Ustaz. Daripada HMZ ni. Satu, tips mengelakkan kekufuran semasa sakit selain berdoa. Kemudian soalan kedua ialah, adakah makna sakit ini bukan hanya terhadap pada sakit fizikal, emosi dan sebagainya, tetapi juga termasuk kesulitan hidup? Baru sebut tadi. Okey, saya jawab yang bawah sekali dulu. Kalau kita bawa dalam konteks dia, dalam sebab tu apa Nabi Ayub dia tak sebut penyakit pun saja direct. Penterjemah yang cakap penyakit, yang dia guna perkataan dur ni kesusahan lah, whatever, tak kisah apa-apa pun. Tapi cuma dia dalam, kalau tak silap dalam riwayat dia mengatakan bahawa antara yang Nabi Ayub kena ni adalah sakit lah. Sakit. So tu kita kata bukan sakit saja yang dia kena, dia ada sakit, dan dia juga ada yang katakan dia miskin, ada yang mengatakan anak-anak dia mati dan sebagainya. Wallahualam. Itu antara dia lah yang kalau kita lihat kepada konteks hari ini. Okey, tips mengelak kekufuran semasa sakit selain berdoa. Okey, soalan ni. Soalan kena buat research ni, soalan assignment saya ni. Okey, tak apa. Antara untuk mengelak kekufuran, wallahualam. Tetapi kufur ni maksudnya, kufur ni kita kafir kan. Maksudnya kita bila kata kufur ni maksudnya kita dah tak nak dengar Allah SWT. Jadi tips untuk mengelak kekufuran semasa sakit ialah sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT dan mengharapkan Allah SWT lah. Sentiasa kepada dia. Selain daripada kita berikhtiar cara dunia, berubat dan sebagainya, dan berikhtiar cara dunia, tetapi yang paling utama ialah mengharapkan Allah SWT dan jangan pernah sangka buruk kat dia. Itulah sebab kufur ni maksudnya menolak kan, menggambus. Jadi kita kena buka hati kita kepada Allah SWT lah. Jadi saya nak jawab macam mana? Saya tak kerti. Tips mengelak kufuran, kalau nak jawab kelakarnya, jangan kufur lah. Kalau kita kata macam tu. Tapi maksudnya kita jangan putus asa kita dengan rahmat Allah. Sebab Nabi pun katakan jangan mati, seorang Islam tu dia mati dia macam mana? Mati dia dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah SWT. Okey, wallahu a'lam. Ada satu soalan ni Ustaz. Kalau kita dah berdoa sesuatu dan yang kita betul-betul nak dan Allah masih belum makbul, apa pun? Okey, makbul. Pertama, kita kena tahu apa tu makbul lah. Maksudnya makbul ni kita Allah jawab tau. Allah jawab doa kita. Bila kata Allah jawab doa kita, maksudnya proposal kita ni diterima. Dia tak di-reject. Cumanya cara Allah memakbulkan doa ni, Allah terima tau. Allah terima. Bukan makbul tu maksudnya Allah beri apa yang kita nak. Cuma ada cara-cara Allah makbulkan. Maksudnya cara Allah terima doa kita. Maksudnya bukanlah Allah kata bila kita doa reject. Tak macam tu. Allah masih letak KAV lah, macam kita katakan, masih letak. Kadang-kadang kan kita dah bertahun-tahun, dah 4 tahun dah, tiba-tiba ada syarikat telefon kita. Kita pun tak ingat dah dia telefon. Bila masa dia. Sebab ada dia kata syarikat kami sekarang sedang ada kekosongan. Dulu tuan pernah minta, saya pernah tiba, bila masa aku minta kerja ni. Kita pun dah tak ingat dah. Kita kata macam tu. Proposal tu ada. Bila kata makbul ini, cara Allah makbulkan lebih kurang lah. Pertama, Allah akan bagi apa kita nak.
100%. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak kita cakap dalam bahasa yang mudah lah, bahasa orang muda, walaupun taklah apa muda sangat kan. Ya Allah, aku nak menikah dengan si fulan tu. Okey, dia sebut directly si fulan. Kau ingat kau seorang yang minta perempuan tu ke? Anak gadis tu ke? Mesti ada orang lain minta lagi. Ya Allah, habis takkan Tuhan nak kabulkan sampai 20 orang. Kalau seorang suka, kalau kata orang perempuan ni sangat cantik, 20 orang atau 30 orang semua minta kat dia, takkan semua dapat. Kan? Begitu kita kata macam tu. Tetapi Allah SWT akhirnya bagi juga kita menikah. Kita menikah, tapi kita menikah dengan orang lain. Ada orang yang doa, aku nak si gadis ni, dia dapat. Dia dapat sebiji, dia dapat. Okey, Allah SWT bagi kat dia yang tu. Hak yang lain ni macam mana? Dia dapat juga, tapi dia dapat menikah. Sekarang kita kena lihat yang dia nak individu ke dia nak menikah. Mana satu dia nak sebenarnya? Mana lagi penting? Yang dia menikah juga akhirnya. Itu Allah bagi. Allah bagi. Ada yang memang Allah tak bagi pun. Doa jodoh tak dapat. Maka Allah akan bagi, Nabi kata tak silap, Allah makbulkan doa dengan cara apa? Dengan cara mengelakkan dia ada takdir buruk, Allah alih dia dengan takdir yang lain. Takdir yang baik. Ada pula Allah hilangkan musibah dia. Kerana apa? Doa dia tadi. Sebab tu kita kena banyak doa. Doa kita ni ada guna sebenarnya. Takdir Allah ni banyak. Kalau Allah tak bagi exactly kita dapat, dia jadi sebagai pengelak apa? Musibah. Lagi Allah bagi apa? Sebagai pahala. Kelak dekat akhirat kita pun pelik, mana datang ni? Aku tak buat pun benda ni. Mana datang ganjaran-ganjaran ni? Aku tak ada, aku rasa aku semayang cukup 5 waktu je, tak ada tambah-tambah puasa bulan Ramadan je. Ini cakap kat diri sendiri ni tuan-tuan, bukan cakap kat orang lain. Kita kata macam tu. Okey, habis Ramadan, okey, jumpa tahun depan. I see you next year kan. Kata jenis macam tu. Tetapi kita lihat ada, rupanya ni doa-doa kita yang tertangguh, yang Allah bagi dalam bentuk ganjaran. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang terbaik pada kita. Kita tak tahu apa yang terbaik kita. Kita rasa kekayaan itu memberi kebahagiaan, tapi Allah tahu apa sebenarnya yang lebih bahagia untuk kita. Sebab rezeki itu bukan hanya material. Rezeki juga merupakan kesihatan, kawan-kawan yang baik. Kita dapat bersama sekarang berbincang-bincang pun juga ada satu rezeki. Bukan semua orang boleh lalui. Alhamdulillah internet sangkut ke tadi? Tak sangkut kan? Saya tak tahu. Tak sangkut. Itu pun rezeki. Kadang-kadang doa, kadang-kadang saya pernah mengajar, saya tengah mengajar tahu-tahu putus. Hilang. Tak ada. Habis. Padam. Internet bertengok mau tak ada. Sebab itu semua rezeki yang Allah bagi. Itu antara je lah. Bila kita kata makbul, kita tak boleh kata, ya Allah, kau tak makbul lagi doa. Tak. Kita tak tahu sebenarnya Allah dah makbul, tapi Allah makbulkan dengan cara yang lain. Sebab tu Nabi kata seseorang tu dia tak boleh doa, dia doa ke Allah, dia mesti doa memang minta. Dia minta apa yang dia nak. Dia minta apa yang dia nak, dia tak boleh sekali-sekali dia kata, ya Allah kalau kau nak makbul, makbul lah. Kalau kau tak nak makbul, tak apa. Macam tu. Tak boleh. Kita nak doa sungguh-sungguh. Doa betul-betul. Dan jangan sampai kita kata, ya Allah aku tak makbul lagi, akhirnya kita tinggalkan doa tu. Jadi bila kita tinggalkan doa, tak ada apalah, kita dah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akhirilah dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanallah.